Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 10 Ogos anda bersama saya Ramzan Muhammad Salfi. Tajuk utama pagi ini, ribut landa beberapa negeri di utara Semenanjung ragut satu nyawa. Enam termasuk 5 sekeluarga maut. Malaysia muncul juara bawah 15 tahun AFF di Thailand. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Itu tadi rakaman detik cemas ketika ribut serta hujan lebat yang melanda beberapa negeri di utara Semenanjung negara. Ia mengakibatkan seorang wanita maut selepas motosikal yang ditungganginya terkena zing besi yang diterbangkan ribut di depan Masjid Sharifah Fatimah Batu 13 Jitra Kedah malam tadi. Mangsa Marziah Cik Omar 27 tahun yang menunggang bersendirian terjatuh selepas terkena zing besi terbabit sebelum digilir sebuah kereta yang berada di bahagian belakang motosikalnya. Ketua Polis Kedah Datuk Zainuddin Yaakob berkata kereta yang dipandu seorang lelaki berusia 62 tahun itu sedang dalam perjalanan dari arah Batu 13 menghala ke Bulatan Jitra. Angin kuat menerbangkan sekeping zing besi yang terkena mangsa sehingga terjatuh. Zing yang sama kemudiannya menutup cermin depan kereta menyebabkan pemandu tidak nampak apa-apa lalu tergilis mangsa. Pemandu yang tidak mengalami kecederaan tampil membuat laporan di Balai Polis Jitra. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Jitra untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam pada itu, 8 daerah di Kedah terjejas ekoran ribut dan hujan lebat yang melanda semalam. Pemantauan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah mendapati daerah yang terbabit adalah Kota Star, Kubang Pasu, Langkawi, Yan, Pendang, Kulim, Sik dan Padang Terap. Saya main tengok. Masa saya main tu, suara tak dengar lagi. Lepas tu saya pipi tu baru ada suara. Rupanya dia langgar pokok yang tumbang di atas jalan tu. Selepas tu dia mengalami masa dia tu dah senyap tu dia pingsan. Tadi saya tak nampak pohon pokok ni sebab cuaca kan. Dengan jalan dengan pokok ni nampak macam sama je walaupun dia terbalik. Lepas tu saya langgar terus planting terus motor. Di Langkawi, 6 lokasi di Pulau Peranginan berkenaan dilanda ribut bermula sejak lewat petang semalam. Nampak dah beralih tadi ni, nampak bumbung tu tambah jatuh tu. Bumbung ni daripada mana? Daripada tu hotel Langkapuri tu. Langkapuri tu. Tu yang tinggi tu kan. Langkapuri tu. Oh tu, bola putih ni. Dari sana orang lah, dari atas tu. Daripada atas ni. Dari atas tu. Sampai ke sini hujung no. Oh, jauh. Jadi saya tak boleh buat apa, saya tak boleh buka mata, saya takut. Tak boleh. Rasa apa yang rasa? Rasa takut, rasa macam nak mencekut, macam nak runtuh habis bumbu-bumbu ni. Saya tak tahu apa, sepejam mata saya takut, sudah diam je. Dia baca ayat-ayat apa? Baca juga lah, sambil pejam mata sambil baca. Takut. Ketua Bahagian Operasi Bencana APM Kedah, Kapten Saifuddin Abdullah berkata, kejadian ribut dan angin kencang itu dipercayai berlaku antara jam 8.45 malam hingga 9.10 malam tadi. Seramai 103 anggota APM bertugas dalam operasi ribut dan pokok tumbang selain melibatkan 7 ambulans, 3 kenderaan pacuan 4 roda, 2 buah lori 5 tan dan sebuah lori 3 tan serta sebuah van digunakan dalam operasi di seluruh Kedah. Di Pulau Pinang, 5 orang cedera susulan ribut yang melanda sejak jam 10 malam membabitkan kawasan antaranya Georgetown, Seberang Perai dan Balik Pulau. Exco Jawatan Kuasa Kebajikan Masyarakat Penyayang dan Alam Sekitar P. Bunpo berkata 5 orang yang cedera itu dilaporkan terkena bumbung yang diterbangkan angin ketika mangsa berniaga di Butterworth.
Kesemua mangsa dihantar ke Hospital Seberang Jaya untuk menerima rawatan dan dilaporkan stabil. Kes pokok tumbang di jalan raya dan menghempap kenderaan pengguna. Selain bumbung kedai peniaga turut diterbangkan angin kencang. Sebahagian mangsa mengalami kecederaan luka di beberapa bahagian badan dan kepala. Di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang turut terjejas dengan pintu kaca pecah berikutan angin kencang. Jabatan Meteorologi Malaysia mengesahkan kejadian ribut di beberapa negeri utara tanah air disebabkan ekor taufan Lekima yang melanda timur negara China dengan kelajuan angin direkodkan 100.8 km sejam. Seperti mana di Perlis pula, hujan lebat serta angin kencang melanda seluruh negeri hampir sejam bermula kira-kira jam 8 malam tadi mengakibatkan bangunan serta premis perniagaan rosak. Bunyi angin kencang menyelamatkan pasangan warga emas Ahmad Kancil 73 tahun dan isterinya Rohaini Saad daripada dihempap rumah mereka yang ranap susulan ribut kuat. Dia ingat semua duduk macam tu. Saya pun lari luar duduk tahan. Frame pintu tu duduk tahan. Tak tahu dia pergi belah nu. Apabila pergi belah nu saya terbik. Terbik tu kayu mai saya roboh. Saya roboh tertidur tu orang perempuan tarik naik. Dah masa tak kena ayan, angkit lari main ni . Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS berkata setakat jam 12.30 malam tadi, sebanyak 76 rumah dan beberapa buah surau dilaporkan mengalami kerosakan. Selain di Sena, beberapa kawasan di Bintong, Kayang, Mata Air dan Sanglang turut terjejas. 6 termasuk 5 sekeluarga maut dalam nahas membabitkan 2 pacuan 4 roda dan sebuah trailer di Lebuh Raya Gajah Melaka, Tengah Jasin berhampiran Kampung Jelatang di Alor Gajah Melaka. Dalam kejadian kira-kira jam 9 malam itu, semua mangsa meninggal dunia di tempat kejadian selepas tersepit dalam kenderaan. Ketua Polis Daerah Alor Gajah Superintendent Abdul Asmadi Abdul Aziz berkata 5 sekeluarga berkenaan menaiki Isuzu D-Max, manakala Mitsubishi Triton dipandu seorang lelaki bersama anak perempuannya. Sebelum kejadian, trailer dan Isuzu D-Max itu dari arah Melaka menghala ke Simpang Ampat, sementara Mitsubishi Triton pula dari arah bertentangan. Nahas dipercayai berlaku apabila Mitsubishi Triton terbabas dan masuk ke laluan bertentangan. Kemudian telah berlanggar dengan sebuah four wheel drive juga, jenis D-Max, yang dinaiki oleh 5 orang dan 5 orang telah terbunuh, iaitu 1 lelaki dan 4 perempuan. Dan 4 perempuan tu, 2 tu ialah budak sekolah lah, 1 sekolah menengah dan 1 sekolah rendah. Dan kejadian ini berlaku, kita dapat maklumat lebih kurang 9.40. Menurutnya, mangsa yang tersepit dibawa keluar dengan bantuan pasukan bomba dan penyelamat. Semua mayat dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Melaka bagi proses bedah siasat. Mangsa yang parah turut dihantar ke hospital sama untuk rawatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang penghantar makanan bergelut dengan penjenayah yang cuba melarikan motosikal miliknya di Petaling Jaya, Selangor semalam. 2 suspek berkenaan sebelum itu mendakwa kononnya motosikal yang digunakan mangsa adalah motosikal curi dan ingin merampasnya. Kejadian berlaku jam 2.50 petang dan rakaman kamera litar tertutup CCTV kejadian tular di media sosial. Mangsa yang menunggang motosikal dalam perjalanan dari bandar utama ke Filio Damansara. Mangsa berusia 22 tahun itu kemudian dihampiri 2 lelaki bermotosikal yang mendakwa mangsa menggunakan motosikal curi. Salah seorang suspek kemudian bertindak menyerang mangsa menggunakan alat pengunci motosikal. Ini mengakibatkan berlaku pergelutan dengan suspek. Seorang lagi suspek pula cuba melarikan motosikal mangsa. Melihat situasi itu, mangsa bertindak menendang motosikalnya sehingga suspek terjatuh. Kedua-dua suspek segera melarikan diri. Telefon bimbit salah seorang suspek turut tercicir di tempat kejadian. Akibat kejadian, mangsa mengalami kecederaan di beberapa bahagian badannya. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Zani Cik Din mengesahkan kejadian dan usaha menjejaki suspek giat dijalankan. Dua warga Singapura dikuatiri hilang selepas berkayak di perairan Mersing petang Khamis lalu. Dalam kejadian kira-kira jam 5.40 petang itu, Tan Eng Sun 62 tahun dan Puah Giok Tin 57 tahun terpisah daripada kumpulan berkayak di antara Pulau Seri Buat Pahang dan Pulau Mertang.
Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Mersing, Asisten Superintenden Muhammad Nur Muhammad Isa, mangsa antara 15 orang yang melakukan aktiviti kayak berkumpulan bermula dari jeti penyambung Mersing kira-kira jam 10 pagi Khamis. Satu lelaki dan satu perempuan warga negara Singapura telah hilang semasa menjalankan aktiviti kayak di perairan Mersing. Jadi satu kanu yang dinaiki oleh dua mangsa telah terpisah dari kumpulan mereka pada jam lebih kurang 5.40 petang, dan pada 9 hari bulan 8 hari kita telah terima report tentang kejadian lah. Jadi search and rescue sedang dijalankan di sini bersama-sama dengan pihak bomber, agensi bomber, maritim dan juga marine PDRM sendiri. Pada ketika ini kita masih menjalankan siasatan di bawah siasatan orang hilang. Tambah Muhammad Nur, pengadu dan rakan dari kumpulan berkenaan mengambil keputusan untuk membuat laporan polis di Balai Polis Rompin selepas cubaan awal mencari mangsa gagal. Operasi mencari dan menyelamat disertai oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Jabatan Bomber dan Penyelamat Endau dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Pasukan Polis Marin. Keluarga anggota bomber Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim hanya mahu Peguam Negara Tommy Thomas memohon maaf berhubung inkuas menentukan punca kematian mangsa. Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah yang mewakili keluarga Muhammad Adib berkata, pihak keluarga tidak berhasrat untuk memenjarakan Tommy dengan kes komitel atau menghina mahkamah. Tambah Muhammad Hanif, jika permohonan yang dibuat keluarga Muhammad Adib dibenarkan mahkamah sebagai penghinaan, pihaknya mahu Tommy memohon maaf sebagai Peguam Negara dan berjanji perkara seperti itu tidak akan berulang. Hanif berkata demikian di hadapan Kolonel Rofiah Muhammad semalam. Bapa Muhammad Adib, Muhammad Kasim Abdul Hamid, 64, memfailkan permohonan ex parte yang dalam permohonan itu mendakwa Tommy membuat penghinaan terhadap mahkamah menerusi affidavit yang difailkan oleh Jabatan Peguam Negara pada 3 April lalu. Dalam prosiding sama, Kolonel Rofiah turut membenarkan Peguam Kanan Persekutuan hadir dan berhujah dalam pendengaran permohonan perintah komitel kepada Tommy. Tegasnya, Peguam Kanan Persekutuan hanya boleh berhujah dari segi undang-undang membabitkan permohonan yang akan didengar secara opos ex parte. Pada masa sama, Kolonel Rofiah berkata mahkamah juga tidak akan menerima 2 affidavit oleh Peguam Negara dan Pegawai Pengendali Terdahulu Hamdan Hamzah yang difailkan sebelum ini. Mahkamah menetapkan 21 Ogos ini sebagai tarikh pendengaran permohonan perintah komitel itu. DAP Selangor tidak akan menyokong sebarang rang undang-undang di Dewan Undangan Negeri Selangor yang mencadangkan untuk membenarkan penukaran agama kanak-kanak bawah umur secara sepihak oleh seorang daripada ibu bapa mereka. Pengerusi DAP Selangor, Gobin Singh Dio berkata, sebarang cubaan untuk memperkenalkan undang-undang yang membenarkan penukaran agama secara sepihak di Selangor adalah tidak mengikut perlembagaan dan bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. First and foremost, the question of it being retabled again was never discussed at the Pakatan Harapan meeting yesterday. So of course I think the question of it being tabled again as it is doesn't arise. But insofar as we are concerned, my stand remains, and we are firm in our position that any bill which is unconstitutional ought not be tabled in the State Legislative Assembly. So I think that position remains. Beliau berkata demikian di sidang media selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman dengan eSport Malaysia di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur semalam. Tambah Gobin, isu terbabit tidak dibincangkan dengan pemimpin di mesyuarat Pakatan Harapan kemarin. Walaupun Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari ada memberi kenyataan bahawa rang undang-undang itu mungkin akan dibentangkan dalam sidang akan datang. Satu mesyuarat khas dijangka dipengerusikan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 22 Ogos nanti bagi mencari penyelesaian kepada kesesakan di Tambak Johor. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kementeriannya diberi tanggungjawab untuk menyediakan kertas kerja lengkap mengenai beberapa cadangan untuk mengatasi masalah berkenaan. Kementerian saya diberikan tugas untuk menyediakan kertas yang lengkap tentang kesesakan itu, baik dari sudut jangka pendek sekarang, jangka sederhana dan juga jangka panjang.
apa benda yang berlaku, kenapa berlaku, apa langkah-langkah yang akan diambil. Ini akan dibincang dengan Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Paguh ditemui selepas menyerahkan lembu korban kepada masjid dan komuniti Parlimen Paguh di Muar semalam. Cadangan awal bagi menyelesaikan isu berkenaan pernah dibincangkan Perdana Menteri bersama rakan sejawatnya dari Singapura Lee Hsien Loong sempena pemukiman pemimpin Malaysia Singapura ke-9 April lalu. Kerajaan melihat isu kesesakan setiap hari di pintu masuk Malaysia Singapura perlu menjadi keutamaan untuk diselesaikan segera. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke laporan luar negara, Kerajaan Serbia memberikan kewarganegaraan kepada bekas Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra yang melarikan diri dari tanah airnya pada 2017 untuk mengelak tuduhan kecuaian berkaitan skim subsidi beras. Keputusan itu dibuat dalam satu sesi kerajaan memetik peruntukan perundangan bahawa seorang rakyat asing boleh dianugerahkan kewarganegaraan jika ia sejajar dengan kepentingan negara. Kerajaan Serbia dilaporkan memutuskan memberi Yingluck kerakyatan pada 27 Jun lalu. Notis warta rasmi mengenai keputusan itu diterbitkan dalam media tempatan dan tidak memberi penjelasan lanjut. Yingluck, 52 tahun, lari ke Dubai untuk menyertai abangnya Thaksin, seorang lagi bekas Perdana Menteri negara itu yang lari pada 2006 untuk mengelak hukuman penjara atas tuduhan rasuah. Pada 2010, Thaksin diberi kerakyatan kehormat Montenegro, bekas sekutu Serbia. Seorang lelaki bersenjata ditahan selepas mencetuskan panik di sebuah pasaraya Walmart di Missouri, Amerika Syarikat. Menurut polis, suspek dilihat masuk ke dalam pasaraya dengan memakai vest peluru serta membawa pelbagai senjata. Sebaik dia dikesan, pengurus pasaraya mengaktifkan penggera kebakaran sebagai amaran kepada pengunjung lain untuk mengosongkan bangunan itu. Suspek berusia dalam lingkungan 20 tahun itu ditahan bersama lebih 100 butir peluru. Motif suspek masih dalam siasatan. Insiden dilaporkan kurang seminggu selepas insiden tembakan dalam pasaraya Walmart di Texas yang meragut 22 nyawa. Di Kemboja, seorang lelaki berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap dalam sebuah gua. Mangsa dikenali sebagai Sumbora, 28 tahun. Sebelum itu pergi ke gua berkenaan untuk mengutip najis kelawar untuk dijadikan baja. Dia dilaporkan tergelincir sebelum badannya terperangkap antara celahan dinding gua. Mangsa bernasib baik selepas ditemui semula pada Selasa lalu oleh seorang penduduk kampung lain yang turut datang untuk mengutip najis kelawar. Operasi menyelamatkan mangsa mengambil masa lebih 10 jam melibatkan 200 anggota penyelamat. Aktivis pro-demokrasi Hong Kong melancarkan tunjuk perasaan di lapangan terbang Hong Kong yang dijangka terus diadakan sehingga Ahad ini. Kali ini, aktivis menyasarkan untuk mendapatkan sokongan antarabangsa dengan menyebarkan risalah protes kepada penumpang luar yang tiba di lapangan terbang itu. Penunjuk perasaan mengedarkan risalah kepada pelancong yang menerangkan 5 tuntutan utama pergerakan itu yang bertitik tolak daripada bantahan terhadap rang undang-undang ekstradisi. 5 tuntutan itu termasuk penarikan penuh draft undang-undang berkenaan dan pelaksanaan hak mengundi secara bebas. Pihak berkuasa menasihatkan penumpang untuk tiba di lapangan terbang lebih awal bagi mengelak kelewatan. Begitupun setakat ini tunjuk perasaan berjalan dengan aman dan tidak mengganggu jadual perjalanan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Liga Perdana Inggeris musim 2019-2020 membuka tirainya awal pagi ini dengan aksi Liverpool menentang Norwich City di Stadium Anfield. Liverpool meraih 3 mata pertama apabila menewaskan Norwich 4-1.
Skuad kendalian Jurgen Klopp itu membuka jaringan pertama seawal minit ke-7 apabila pemain Norwich Grant Hanley tidak sengaja menolak masuk bola ke gawang sendiri. Ayam tambatan Liverpool Mohamed Salah tidak mahu melepas peluang memahat nama sebagai penjaring awal Liverpool. Kealpaan benteng lawan dihukum Salah yang berjaya menjadikan gol kedua pasukan pada minit ke-19. Tidak menunggu lama, 9 minit kemudian hantaran Salah ditanduk masuk Virgil van Dijk untuk Liverpool melebarkan jurang 3-0. Norwich berusaha untuk menembusi pertahanan lawan namun masih tidak berhasil. Sebaliknya, Liverpool terus menghukum kelalaian lawan dengan gol keempat hasil tandukan Divock Origi dan Norwich memperoleh gol sagu hati pada minit ke-64 menerusi jaringan Timu Pukki. Keputusan 4-1 itu nyata menggembirakan Klopp dan pada perlawanan seterusnya Liverpool akan bertandang ke gelanggang Southampton. Dan itu sekian Buletin Pagi. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Buletin TV3. Saya Ramzan Muhammad Salfi. Salam hormat dan Assalamualaikum.